menerima, meredai apa saja yang ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah, ya. Dan sebab takdir ni dia dua benda pula. Takdir ni kan dua benda, satu baik, satu buruk. Kedua-duanya kita kena accept dan terima. Tak susah nak reda apabila kita dapat 10,000 kan? Payah ke? Alhamdulillah. Adakah ya Allah payahnya nak terima ya Allah 10,000 ni, ya Allah beratnya hatiku. Tetapi adalah payah untuk terima takdir hilang 10,000. Terima 10,000 okey, hilang 10,000 Masya Allah. Baik, ini benda pertama. Sebab ini soal iman, saya cuba sebut satu-satu ya, sebab nanti kita tahu apa yang kita nak pulun sebenarnya. Takut nanti setengah orang kata dia tahajud. Itu sebenarnya adalah cabang-cabang kecil, cabang-cabang kecil. Sebab kalau kita tak buat dalam bentuk big picture macam ni, kita akan pulun, kita tak tahu apa yang kita pulun. So yang pertama sekali ialah benda paling asas ialah takdir. Menerima takdir untuk kita itu sebab Allah menetapkan untuk kita. Kita redha dengan takdir. Kita redha dengan takdir. Perjalanan kita dah kita lalui, maka semuanya ya Allah kita bercakap dengan Allah, ya Allah aku redha dengan ketetapan Engkau ya Allah. Berapa ramai orang yang berlawan dengan takdir dia sendiri. Dia tak berdamai dengan takdir dia sendiri. Dia tak terima apa yang Allah tetapkan pada diri dia, sedangkan dia nak mendapat keredaan Allah. Macam mana dia nak dapat keredaan Allah sedangkan kau tak terima dengan apa yang aku berikan kepada engkau? Dan orang yang macam ni berbahaya. Sebab syaitan ni, semua yang dikasih sekalian, syaitan akan menyerang takdir bagi kebanyakan manusia untuk merosakkan manusia. Dan apabila takdir manusia rosak, semua yang saya kasih sekalian, takdir manusia rosak. Sebab takdir ni soal iman. Soal iman mungkin akan jadi tergelincir iman. Saya dalam sembang-sembang kita ni, saya teringat satu cerita lah ya. Boleh ke? Allah baik sungguh. Tempat lain tak boleh sebenarnya ya. Tempat lain ustaz kami nak fakta-fakta je, tak payahlah cerita-cerita ni macam menyesatkan kami. Boleh ya? Allah baik sungguh ya Allah. Allah Akbar. Terasa nak berhenti pukul 12 kan? Baik. Tak cerita ni biasa je. Tetapi saya nak bayangkan kepada kita, ingat syaitan ya, dia memasang radar dia akan serang menggunakan drone dia kepada takdir dalam hati kita supaya kita tak accept apa saja takdir yang diberi oleh Allah. Baik, saya nak buat cerita ni agak ekstrim sikit, tak best cerita ni. Jadi saya terpaksa lapik-lapik cerita ni sebab cerita ni tak best. Cerita ni tak best. Okey, tapi redha kan. Allah, orang baik ni dia lain. Allah Akbar. Setengah orang tadi cerita tapi tak best. Tak payah Ustaz. Ya. Baik, dia ni seorang pengusaha tembakau. Tu yang tak best tu. Pengusaha tembakau. So dia tanam tembakau. Dan nak cepat sebab cerita ni cerita sampingan je. Tapi poin saya ialah takdir. Poin saya adalah syaitan akan apa takdir yang Allah tentukan supaya kita tak menjadi radiyah dan kita tak akan dapat mardiyah. How can kita akan pulang pada Allah? Di mana kita nak kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saya belum cerita tentang mutmainnah tu ya. Tolong ingatkan saya kalau masa ada nanti. Baik. Cuba bayang dia tanam dan dia buat loan. Ni cerita ni lama dah. 40 tahun dulu. Ya, tapi sebab saya sendiri dengar kisah ini dan tahu tempat itu masa dulu. Jadi bila saya tengok, saya dapati dia buat loan bank. Katalah masa dulu dalam 30,000 tu besar lah kan. 30,000. Yalah orang USJ memang tak anggap besar. Macam tu je kan. 30,000 dah ni dulu ni. Bayang 30 tahun dulu lah saya. 30 tahun dulu ya. Alhamdulillah ada jurunilai kita ya. Valuer kita kat sini alhamdulillah ya. Terus dapat nilai 30,000 tu. Baik, nak cepat cerita je. Maka dia pun tanam tembakau di ladang dia. Dan bila tanam, okey, harvest yang pertama, nasibnya masa tu tempat tembakau ni dikena dengan kesuburannya, kualitinya dan harga. Tepat masa tu
harvest. Sebab tembakau ni dia harvest ikut bawah, dia bukan harvest ikut atas, dia harvest ikut bawah. So bila harvest kali pertama pada ladang dia tu, dia telah dapat 30,000. Maknanya apa dia? Harvest yang pertama boleh bayar, just kira je berapa banyak lagi tu, itulah keuntungan bersih. Ya, keuntungan kasar dan bersih lah kita katakan. Baik. Tetapi rupanya orang bila dah pegang 30,000 dalam tangan dan tengok masih ada, dan kepala mulalah matematik dia lebih pandai. Orang kalau nak meminjam, matematiknya tak berapa pandai. Bila nak bayar balik, dia jadi pandai matematik. Banyak penasihat kewangan dia. Nak cepat, maka dia pun fikir, kalau bayar sekarang ataupun nanti bayar nanti, tak apa, mungkin tengah-tengah tu pada harvest yang keberapa, dia bukan ada 10 harvest, cuba bayang 10 harvest 30,000 kali dengan 10, 300,000, macam tu je. Jadi nak jadi cerita, maka dengan 30,000 tu dia bawa ke Thailand. Ya. Dunia anak yang punya 30,000, ambil hotel yang paling, dan saya dah cerita lah, Thailand, saya sebut Thailand tu semua faham lah ya. Benda tak elok, benda apa dia, bukan Thailand tu tak elok, tapi cerita ni tak elok, saya kata tadi. Dan saya kira dalam 10 hari habis 30,000 habis semua sekali. Memang pergi tu macam Maliana lah, macam memang orang kaya betul lah. Tak nak risau apa, ada lagi tak tahu berapa ratus ribu lagi yang sedang ada di ladang. Dia balik. Baik, balik. Kemudian untuk harvest berikutnya, ya, sebab bila tanam tembakau ni dia kena memang tengok betul-betul pasal cuaca. Dan tak tahu daripada mana, tak ada dalam ramalan, tiba-tiba hujan turun lebat. Bila hujan turun lebat, air makin lama makin naik, makin lama makin naik. Tembakau ni dia punya pantang dia, pokok dia punya bawah tu tak boleh tenggelam. Sebab tu dia tanam mata batas. Nak cepat cerita, dia dah makin cuak, dia makin risau. Bila tengah hari tu makin lebat, dia pergi ke ladang dia tu, dia ambil timba dalam hujan lebat tu, dia timba air. Seperti orang yang dah memang hilang pertimbangan dah. Ulang alik. Isteri kata tunggu, tak apalah abang, tak apa, dia kata dia pun ulang alik. Saya nak cepat je lah ya. Akhir dia tak mampu melawan hujan turun depan mata dia. Tembakau ni bila dia kena air, dia terus terkulai layu. Dia terkulai macam tu ya. Dia pergi setiap pokok angkat, dia pergi berlari mana yang dia angkat, dia betul dia tegakkan sambil buang. Dan pada masa itulah mulut dia mula keluar. Apa keluar? Maafkan saya. Dia kata, Tuhan, maaf saya, jahatnya engkau Tuhan. Dia maki, dia hamun Tuhan. Bila makin jatuh, dia terus berlari ke store dia. Dia keluar parang. Dia duduk kat tengah-tengah tu, dia bertempik, dia panggil Allah. Tuhan, kalau kau berani sangat, kau turun kat sini, aku nak tepak kau. Ni cerita betul. Dia angkat parang dia. Tuhan, kalau kau betul-betul berani Tuhan, dia jangan macam hantar-hantar air ni Tuhan. Engkau turun kat sini, aku nak tepak engkau wahai Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita bukan dibayar cash dengan duit emas. Tengah dia menjerit dan bertempik, dia angkat parang, tiba-tiba satu panahan petir, bunyi petir, dan kemudian panahan petir tersebut merentung badan dia dan tersungkur dalam air. Dalam keadaan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, mulutnya sedang marah pada Tuhan. Apa moral cerita ni? Rupanya syaitan meniti perlahan pada seseorang. Sebab itulah saya katakan tadi, bila kita nak mendapat keredaan Allah, itu matlamat kita pertama sekali kita redha dengan apa yang Allah telah tentukan untuk aku bagi hidup aku. Dan selagi mana kita tak berdamai dengan takdir, selagi itu syaitan akan menyelinap. Dan syaitan akan menyelinap, digonggong dan dipegang belakang kita ni sampai tak boleh lepas, sampai jadi macam lelaki tadi. Dia nak kita mati dalam keadaan kafir pada Allah.
Dia bukan nak cakap, dia nak mati kafir. Sebab setiap orang, saya dan kita semua, ada satu benda pada pandangan syaitan, dia menanda dahi kita, aku nak kafirkan si fulan, aku nak kafirkan si fulan, dan aku akan berjuang, kata syaitan, sampailah dia menghembuskan nyawanya, yang nafasnya yang terakhir. Sebab itulah, untuk mendapat radiyah yang pertama, kena redha dengan ketetapan Allah, syarruhu wa khairuhu, sama ada baik ataupun buruknya. Ya, macam kita kata baik tak ada masalah, tetapi kalau buruk, di situ tu ada masalah. Ya, jadi sebab itu semua yang dikasihkan hari ini, kalau kita nak memecut sekarang ni, ya Allah, apa saja ketetapan, ya Allah, berdamailah dengan takdir yang Allah telah beri pada kita. Berdamai dengan takdir, bercakap dengan Allah, ya Allah, aku lemah, aku tak tahu apa hikmah di sebalik apa yang kau tetapkan ini, ya Allah, tetapi aku nak terima ini sebagai ketetapan dalam hidupku. Semua yang dikasih sekalian, tadi saya sebut Allah panggil kita apa? Ya ayyatuhan nafsul, rupanya mutmainnah akan hanya dapat tenang, hanya akan dapat bagi orang yang redha dengan takdirnya. Selagi mana kita bergelut, selagi itulah kita tidak pernah tenang. Allahu Rabbi, saya sedang cakap pada diri saya sendiri, sebab dalam hidup kita di dunia ini macam-macam kita lalui, dan apa yang Allah nak daripada kita, yang pertama tadi, dalam nak mencapai keredaan, ialah redha dengan ketetapan Allah. Itu yang pertama sekali, redha dengan takdir.